Sebenarnya kalau setiap hari itu kita dibentangkan dengan perbuatan maksiat manusia lain, pakaian dedah aurat manusia lain, jadikanlah ia peluang. Peluang apa? Nak mendoakan saudaranya secara sembunyi. Hadis Nabi SAW, barang siapa yang mendoakan saudaranya secara sembunyi, para malaikat akan mendoakan baginya 10 kali ganda. Kita keluar nanti pergi shopping, kat tempat shopping komplek tu ramai mana orang dedah aurat pakai seksi, betul tak? Kita ambil kesempatan tu, ya Allah berilah dia hidayah ya Allah. Ya Allah berilah dia hidayah ya Allah. Bukannya kita cakap anak siapa lah ni, ya Allah agak-agak tak ada anak saya macam ni. Mak nak pesan ni jangan jadi macam budak-budak tu. Contohlah lepak-lepak macam tu jangan ikut perangai tu. Kita telah memandang hina, merendahkan orang lain yang belum tentu kita tak tahu masa depan dia macam mana, dan belum tentu masa depan kita macam mana. Betul atau tidak? Kita nampak budak lepak, kita nampak budak color rambut, kita nampak budak pakai gelang, pakai rantai, kita nampak dia bersosial, berpeluk-peluk yang ada dah aurat. Jadikan itu peluang demi peluang. Ya Allah berilah dia hidayah. Macam tu je. Ya Allah beri dia hidayah ya Allah. Kemudian insya-Allah malaikat akan doakan kita semua, diri kita, anak kita, cucu dan zuriat keturunan kita, mudah-mudahan Allah akan jaga. Sebab kita tak berhenti doakan untuk cucu orang lain, kita tak berhenti doakan untuk anak orang lain. Doa itu akan balik semula. Kerana itulah Allah akan jaga zuriat keturunan kita. Sebab itu Islam ni bukan agama fardiyah seorang-seorang. Kita tak boleh masuk syurga seorang-seorang. Kita kena masuk berjemaah. Dan kita kena takut masuk neraka pun akan berjemaah, akan tarik-menarik masuk neraka kepada orang yang ada hak ke atas kita. Anak boleh tuntut dengan kita di akhirat kelak. Betul atau tidak? Saya ada 6 orang anak. Saya percaya beribu sekalian pun ada ramai anak. Seorang dua pun ramailah tu, seorang pun alhamdulillah. Saya nak tanya, hari ini kita banyak tuntut daripada anak sebab kita rasa kita besarkan anak. Betul tak? Kita rasa kita bagi kasih sayang pada anak, kita bagi perhatian pada anak, kita rasa kita boleh menuntut daripada dia sebab kita ibu. Tapi di akhirat kelak saya nak tanya, anak boleh tuntut tak daripada kita? Boleh. Dunia dia tak tuntut, tapi di akhirat semua orang berusaha untuk saling menuntut sebab ketakutan dengan api neraka yang menyala-nyala keluar daripada neraka. Dan matanya melihat di setiap tiang sirat yang sangat halus, jatuh demi jatuh manusia satu-satu ke jurang api neraka. Dan ketika itu kalaupun kita jadi seorang ibu, pahala dah habis dah semua ni. Na'udzubillah, contoh pahala tu dah berpindah sebab mulut seorang wanita. Nak sebut kita, na'udzubillah, dalam masjid ni kita tak nak bagi contoh kita. Kalau ada seorang wanita, dia bangun dibangkitkan oleh Allah di akhirat kelak dengan pahala puasa, pahala solat, pahala apa, sedekah. Tetapi disebabkan dia tak menjaga lidahnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, berhati-hatilah kamu dengan pisau pencukur yang bukan mencukur bulu-bulu kamu, tapi mencukur amal soleh kamu sendiri, iaitu perbuatan kejahatan yang datang daripada lidah kamu sendiri. Subhanallah, ini satu peringatan Rasulullah demi rasa cinta Rasulullah kepada kita. Sebab Rasulullah tahu orang perempuan paling rajin semua ibadah, betul tak? Saya nak tanya, bukan nak perasan ni, kira macam nak sedar diri lah kan. Bab semayang sunat, biasa siapa lebih rajin, orang perempuan ke orang lelaki? Saya tanya soalan ni, saya pernah tanya depan jemaah lelaki pun, dia orang ngaku betul Ustazah, orang perempuan lah rajin. Kan solat tu, kan solat ni, bab solat duha dia lah. Orang lelaki payah nak istiqamah. Bab puasa sunat, siapa yang rajin? Orang perempuan juga, Isnin Khamis puasa itu, puasa. Orang lelaki dia sahur tengah hari dia dah buka. Maksudnya bab ibadah ni orang perempuan. Bab sedekah siapa? Perempuan juga. Cepat kesian fikir, bang saya dengar ceramah kena sedekah hari-hari. Yang usaha nak sedekah hari-hari pun perempuan. Kalau bab datang majlis ilmu siapa? Orang perempuan juga. Orang lelaki dia ambil bahagian apa? Hantar jemput. Dia dapat pahala juga. Itu hadis Nabi, barang siapa yang menganjurkan suatu kebaikan, dia akan dapat ganjaran yang sama tanpa mengurangi sedikit pun. Pandailah dia. Sebab dia tahu nanti isteri dia balik, isteri dia akan ceramah lagi panjang daripada ustazah tu ceramah.
Isteri ceramah, ustazah ceramah sejam setengah je. Dia tu dah ceramah, tengah hari tinggal ada lagi bang. Malam sebut lagi. Padahal dia nak tegur suami dia, dia buat alasan ustazah. Bukan saya cakap, ustazah tu cakap. Lepas tu dia siap takut tambah lagi. Jadi suami sebenarnya tak perlu pergi kuliah lagi. Hantar je wakil tu, isteri tu. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi nak sebutnya pasal cinta tadi, cinta ada dalam hati. Cinta yang suci, contoh air ni kan, gelas ni bersih ni, baru basuh ni sebab nak minum air penceramahan. Contoh kalau air ni ada habuk kan, air ni jernih. Tapi saya tuang, apa akan jadi pada air ni? Akan jadi kotor. Kalau ada habuk, ada kotoran. Sebab itu hati kita banyak sangat kotoran, sangat berkarat, banyak sangat dosa. Kita masuk baca Quran tak ada kesan, kita zikir tak ada kesan, kita datang kuliah tak ada kesan. Sebab apa? Kita tak buat proses penyucian hati. Sebab itu ramai mana muslimat, orang perempuan kita kuliah tu pagi, petang, siang, malam, seminggu penuh kuliah. Balik rumah marah-marah sama macam biasa. Balik rumah tak ada bertambah sabar dia, tak ada bertambah wajah dia manis ke, tak ada perubahan pada akhlak dia, tak berubah. Menunjukkan ilmu yang kita dapat sekian-sekian, balik rumah tengok pula Al-Kuliah, lepas tu YouTube pula, lepas tu dia pula ni. Tapi bab muka masam dengan suami tak boleh berubah. Bab tinggi suara pada suami tak boleh berubah. Bab marah cucu tak boleh kawal, perasaan tak berubah. Saya bukan cakap orang lain, saya cakap saya. Pagi-pagi tadi pun saya dah ada marah anak. Sebab tu hati tu risau je. Bagi mesej dekat suami. Biasa lepas marah anak sempat minta maaf, peluk dia orang, kelang kabut pagi-pagi ibu-ibu kan. Betul tak? Ibu-ibu dah lupa kok anak dah besar. Saya anak kecil-kecil lagi rapat-rapat. Kelang kabut sebenarnya kalau kita nak tinggalkan anak pagi-pagi. Kelang kabut. Lagi nak tinggal jauh kan. Bukan jauh sangat. Jauh sikit lah perjalanan. Jadi kita tolak awal sikit kan. Nak sebutnya kelang kabut itulah syaitan, dia usik. Kita pergi sini ni, anak ni tiba-tiba ni, ya Allah. Sebab saya kelang kabut juga, saya tak sempat nak selesaikan settle dengan anak, saya tak sempat nak minta maaf, tak sempat nak peluk. Biasa mesti kena buat begitu ibu-ibu sekalian. Sebab apa? Saya tak tahu kalau saya mati, saya tak sempat minta maaf dengan anak saya. Kalau berlaku apa-apa dalam perjalanan, saya lah orang yang sangat meratapi kematian sendiri. Kita selalu terkejut dengan kematian orang lain, kita menangis dengan kematian orang lain. Percayalah kita akan lebih terkejut dengan kematian kita sendiri. Kalau hari ini kita dengar kematian yang mengejut, ya Allah, betul ke dia dah mati? Betul ke? Kau cakap biar betul. Baru je jumpa dia semalam, elok, sehat. Tapi percayalah kita akan lebih terkejut dengan kematian kita sendiri. Sampai kita kata, ya Allah, aku dah mati ke? Bagilah aku 2 minit je aku nak minta maaf dengan anak-anakku, ya Allah. Bagi aku 2 minit je nak minta maaf dengan suami. 2 minit je nak minta maaf dengan mak ayah. 2 minit je nak halalkan hutang orang, jadikan tukar sebagai sedekah. 2 minit je aku nak istighfar, ya Allah. 2 minit. Allah tak akan bagi walaupun satu saat ketika itu. Sebab itu sebenarnya bila kita ingat pasal mati, kita akan bertukar terus jadi berubah jadi baik. Kalau hati keras, ingat pasal mati, hati jadi lembut. Walaupun salah tu bukan salah kita. Kalau nak fikir ego kita, kita kata salah anak. Ego kita, kita kata salah suami. Tapi bila ingat mati, kita dah tak kisah pasal ego tu, siapa salah kita tolak tepi. Yang penting kita kena settle ketika hidup. Bila mati kita tak boleh selesai. Benda tu tergantung. Syukur kalau suami maafkan, ya aku redha, aku maafkan ya Allah semua. Tapi ramai mana isteri, dia tak sempat minta maaf dengan suami. Bukan sebab dia mati, suami mati dulu. Yang lebih kita bimbang, orang yang kita ada terlukakan hati dia. Orang yang ada kita buat sesuatu yang tak baik, dia meninggal dulu, kita tak sempat minta maaf. Itu lagi takut. Tapi kalau kita mati dulu, mudah-mudahan orang yang kita sakiti itu akan maafkan kita. Biasa orang meninggal macam itulah, orang akan maafkan. Subhanallah. Jadi siapa ada rasa bersalah, berdosa pagi ni semalam, mesej sekarang. Betul, saya tak kisah kalau ada orang menulis-nulis saya. Kalau ceramah, mana kadang buat aktiviti isteri, ada program isteri-isteri je, kita kupas betul-betul pasal isteri. Macam mana seni nak pikat balik hati suami, nak buat apa, begini-begini. Ya Allah, sebenarnya saya akan belajar benda ni daripada ada pelajar sekolah pondok. Sebenarnya ada kitab khas seni memikat suami, bab ilmu-ilmu ni, yang mana sebenarnya orang bukan Islam, psikologi barat ke apa, dia ambil daripada kitab-kitab
agama kita. Ulama-ulama dahulu sampai detail sangat. Seni dalam hubungan kelamin pun detail, seni dalam bak hidang makanan, seni dalam bergurau, seni-seni tu, ya Allah. Kalau kita boleh buat tertutup kan, kita boleh cakap dalam kain, luar kain semua, betul. Betul, bab kesihatan kita kena jaga, bab bahagian tu kita kena jaga, bab ini, ya Allah.